Selamat sejahtera, salam bahagia, salam makan di hati. Saya Pura Kunasagaran. Hari ini saya membuat video ini adalah untuk menerangkan tentang penghasilan produk kami untuk subjek EDUP 3093, iaitu Falsafah dan Perkembangan Pendidikan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Puravi, Ikwanis dan juga Atira. Baik, jom kita masuk kepada laman utama penghasilan produk kami. Baik, ini adalah homepage ataupun muka hadapan laman sesama kami, iaitu terdapat muka surat Perkembangan Pendidikan di Malaysia dan juga Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga Falsafah Pendidikan Guru. Okey. Tujuan kami membuat menghasilkan produk ini adalah untuk memenuhi kehendak soalan khusus EDUP 3093, iaitu Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Laman web ini mengandungi sejarah tentang perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu sebelum merdeka, semasa merdeka dan juga selepas merdeka. Selain itu, dalam laman web ini juga adalah mempunyai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu FPK, dan juga Falsafah Pendidikan Guru. Dan juga terdapat implikasi-implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan di Malaysia. Jika pelajar melayari laman web ini, mereka juga dapat mendapat berbagai pengetahuan tentang apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan, apakah itu falsafah pendidikan guru, dan bagaimana perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku sebelum, semasa dan selepas merdeka. Baik, ini merupakan ahli-ahli kumpulan yang terlibat dengan penghasilan produk ini, iaitu saya, Puri Kunasagaran, Nurul Ikwanis binti Asmadi dan juga Siti Nur Atira binti Ismail. Baik, apa kata kita masuk kepada halaman seterusnya, iaitu Perkembangan Pendidikan Malaysia. Dalam halaman tersebut, kita akan mendapat sedikit pengetahuan tentang bagaimanakah pendidikan di Malaysia terbentuk dan bagaimana ia berkembang daripada sebelum merdeka kepada semasa merdeka dan juga selepas merdeka dan juga terus kepada masa kini. Jom. Sekarang kita berada dalam halaman Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Baik. Sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kita menggunakan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan British sebab kita dijajah oleh kerajaan British. Baik. Sistem pendidikan ini di negara kita boleh dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu sebelum kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan juga selepas kemerdekaan. Okey. Jadi kita tengok pada gambar yang pada halaman tersebut, itu adalah gambar sistem pendidikan pondok di Malaysia. Baik. Sistem pendidikan pondok ini adalah satu penubuhan dan pengendalian oleh ulama-ulama Islam yang terkenal. Pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di madrasah agama dan dalam sekolah pondok ini akan tinggal di pondok yang dibina di sekeliling mereka. So mereka akan tinggal di sana dan belajar sehingga mereka digelar. Baik. Tadi kita tengok pada perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan. Sekarang kita akan tengok pada perkembangan kemerdekaan semasa kemerdekaan. Baik. Menurut Fakhrul, sekolah vernacular adalah satu sekolah yang menggunakan bahasa ibunda mereka semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, iaitu PDPC. Contohnya, sekolah vernacular boleh dikatakan sebagai sekolah Cina, sekolah India dan sekolah kebangsaan. Dalam sekolah Cina, mereka akan menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantaraan dan bahasa Tamil, sekolah Tamil akan menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantaraan dan juga sekolah vernacular Melayu adalah menggunakan bahasa Melayu. Dan juga terdapat sekolah Inggeris, iaitu menggunakan pengantaran bahasa Inggeris. Mereka akan belajar dan juga buku teks mereka dalam bahasa ibunda mereka. Tambahan pula, buku teks mereka akan diimport daripada luar negara serta tenaga pengajar mereka juga akan diimport daripada luar negara. Contohnya, untuk sekolah Cina, tenaga pengajar iaitu guru akan dibawa daripada negara Cina dan untuk sekolah vernacular Tamil akan dibawa daripada India. Dan juga untuk guru ke sekolah Inggeris, vernacular Inggeris, mereka akan membawa daripada British. Perkembangan yang seterusnya ialah laporan Cheesman yang disediakan oleh H.R. Cheesman dan merupakan satu rancangan penyusunan semula sistem pendidikan di tanah Melayu.
Laporan ini adalah untuk membina semula sistem pendidikan selepas pemerintahan Jepun di Tanah Melayu selama 5 tahun. Sambungan daripada laporan Cheeseman, laporan Barnes 1950 adalah satu juga cadangan yang dikemukakan, tetapi mendapat satu tentangan yang kuat daripada kaum Cina dan India kerana mereka mendakwa laporan tersebut adalah satu ancaman sebagai usaha untuk hapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. Dalam laporan Barnes menyatakan segala sekolah vernacular harus ditutup. Seterusnya adalah laporan Fenbu. Baik. Laporan Fenbu adalah diwujudkan setelah penubuhan jawatan kuasa Fenbu oleh Sir Andrew Gurney bagi mengkaji laporan Barnes yang ditentang oleh masyarakat Cina dan India. Laporan Fenbu ini juga dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan diluluskan. Laporan ini telah berjaya memenuhi tuntutan daripada masyarakat Melayu, Tamil dan juga Cina. Pada tahun 1952, telah perkembangan pendidikan adalah ordinan pelajaran, di mana cadangan untuk menghadapi beberapa halangan dan juga masalah. Antaranya ialah masalah kekurangan guru terlatih untuk sekolah kebangsaan. Tentangan daripada kaum Cina dan India terhadap penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kerana mereka hendak bahasa ibunda mereka sendiri serta kekangan dan juga kekangan kewangan di mana untuk membawa tenaga pengajar itu guru daripada negara lain mengambil kos yang besar dan juga banyak. Selain itu, Penyataan Razak pada 1956 adalah satu permulaan untuk zaman pengukuhan dengan usaha pembentukan sistem pendidikan yang lebih stabil serta kukuh. Sama pula, dalam Penyataan Razak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan telah wujudkan sistem pemeriksaan di seluruh negara pembangunan sumber manusia seperti melalui mata pelajaran, teknik dan juga vocational. Seterusnya adalah perkembangan pendidikan selepas merdeka. Baik, selepas merdeka iaitu laporan Rahman Talib 1960 iaitu mengandungi cadangan-cadangan laporan Razak dan bertujuan untuk menyatukan semua kaum di Malaysia. Cadangan yang dikemukakan dalam laporan Rahman Talib adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan semua pelajar wajib lulus bahasa Melayu. Kelas peralihan juga diwujudkan untuk membantu pelajar SJKC dan SJKT untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Melayu. Kenaikan pelajar ke darjah secara automatik di semua sekolah membantu kerajaan dan juga memantau pelajaran akhlak di mana pelajar Islam akan mengambil pendidikan Islam dan juga murid bukan beragama Islam akan mengambil pendidikan moral. Dan juga Akta Pendidikan 1961 ialah merupakan satu undang-undang pendidikan yang dikuatkuasakan di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan tengok pada Akta Pendidikan 1961. Akta Pendidikan 1961 merupakan undang-undang pendidikan yang dikuatkuasakan di Malaysia serta dalam akta ini dinyatakan bahasa kebangsaan adalah sebagai bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu adalah bahasa pengantar. Akta ini juga menegaskan kepada pendidikan asas untuk membaca, menulis dan mengira serta kepada pendidikan kerohanian yang kukuh. Selain itu, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia dan memberi peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Okey, baik. Perkembangan pendidikan yang seterusnya ialah pada tahun 1964 di mana laporan Aimuddin Baki diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan. Laporan ini juga menegaskan pelaksanaan pelbagai jenis kursus yang perlu ditawarkan kepada seorang pelajar supaya dapat meningkatkan kemahiran diri dan mampu menjawat jawatan yang sesuai baginya. Seterusnya adalah pada tahun 1979 di mana laporan Jawatankuasa Kabinet menegaskan penguasaan kemahiran yang asas seperti menulis, membaca dan mengira. Laporan ini juga menegaskan usaha memperkukuhkan kerohanian dan unsur-unsur disiplin yang tinggi antara kalangan pelajar. Jika kita tengok pada tahun 1996 iaitu Akta Pendidikan 1996 yang mana dikemas kini daripada Akta Pendidikan 1991 menjelaskan peraturan pendidikan yang melibatkan penyampaian kurikulum dan bahan serta peraturan pendidikan yang melibatkan penyampaian kurikulum
adalah peraturan yang berkaitan institusi dan masyarakat. Akta ini adalah sangat-sangat penting bagi melestarikan pendidikan di Malaysia kepada sistem pendidikan negara. Baiklah, perkembangan pendidikan pada masa kini ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan telah mengenal pasti 6 teras iaitu membina negara bangsa, membangun moral insan, memperkasa sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesor perguruan dan akhir sekali ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Baik, itu saja untuk perkembangan pendidikan di Malaysia. Baik, untuk halaman seterusnya, bolehlah mengeklik pada butang halaman seterusnya iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terima kasih. Okey, semasa proses membuat laman laman web ini, kami juga dapat mengaplikasikan 6C iaitu pembelajaran membangkitkan 6C itu iaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan juga critical thinking. Okey. Karakter ni dapat dilihat semasa kami membuat satu pembentangan, kami menggunakan sasial kami dan juga kami semasa membuat perbincangan kumpulan, kami mengemukakan pendapat kami supaya dapat bersedia dan juga menerima pendapat orang lain supaya dapat membina satu laman sawang yang terbaik. Okey, kedua ialah citizenship. Okey, citizenship adalah citizenship di mana kami dapat memenuhi kehendak soalan iaitu pendidikan perkembangan di Malaysia. Okey, kita semasa kami membuat pembentangan, kami juga ada menerangkan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia dan juga berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Baik, si ketiga ialah collaboration. Okey, kolaborasi ini dapat dilihat semasa kami menemu bual seorang pelajar yang sedang sedang belajar di University of Liverpool, London dan mengambil kos kos law. Okey. Semasa kami menunggu dia, dia menerangkan tentang setiap tahap-tahap tahap pendidikan di negara dia. Contohnya masa tak ada satu tahap, beberapa tahap dan ada juga umur yang akan belajar pada tahap tersebut. Okey, si keempat ialah komunikasi. Okey, komunikasi ni boleh dilihat semasa kami membuat perjumpaan untuk membincang tentang laman web dan juga kehendak soalan. Dalam website ni terdapat satu jadual di mana kami ada membuat perjumpaan sebanyak 3 kali. Okey. Seterusnya ialah si kelima iaitu creativity. Kami menggunakan creativity ni semasa membuat laman sawang. Kami menggunakan sites dan juga untuk kalau tengok pada laman sawang ada satu perkataan yang selamat sejahtera, selamat datang ke laman web kami. Yang tu kami menggunakan embed code iaitu daripada website lain, kami menggunakan embed code tersebut dan menggunakan dalam website kami, iaitu adalah satu macam coding lah. Okey. Dan juga kami menggunakan gambar-gambar yang cantik dan juga yang boleh menunjukkan apa yang kami hendak dikatakan semasa dalam laman sawang tersebut. Okey, critical thinking juga tercapai semasa kami membuat pembentangan di mana kami dapat mengaitkan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan FPK dan juga FPG. Satu lagi kami juga dapat mengaitkan FPK dengan FPG. Okey, dan juga kami juga dapat menerangkan implikasi FPK dan FPG kepada negara. Itu saja. Okey, kita kadang-kali tertanya-tanya bagaimanakah pembentukan falsafah pendidikan itu. Okey. Falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi. Untuk mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, iaitu JERIS, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berhalal mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan juga negara. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Baiklah, tadi kita dah dengar penerangan mengenai perkembangan pendidikan di Malaysia dan juga mengenai perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang mana perkembangan pendidikan di Malaysia itu merangkumi pendidikan sebelum merdeka, selepas merdeka dan juga pendidikan pada masa akan datang. Sekarang saya akan terangkan pula mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, mengenai falsafah pendidikan kebangsaan, dahulunya ia dikenali sebagai falsafah pendidikan negara iaitu FPN, yang mana ia merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita iaitu Malaysia ni, yang dilaksanakan di negara kita lah. Jadi berdasarkan FPK, setiap aktiviti pendidikan ni diadakan adalah untuk mencapai intipati ataupun objektif utama dalam FPK itu sendiri, iaitu nak lahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Jadi dekat sini kita dapat tengoklah yang kita dapat tengok yang objektif ataupun matlamat utama yang nak dicapai oleh FPK itu sendiri adalah untuk lahirkan individu yang seimbang dari keseluruhan aspek. Okey. Okey, baiklah. Kita bergerak kepada kandungan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Okey, jadi apa sebenarnya yang terdapat dalam FPK ni? Terdapat 10 kandungan FPK yang mana ia menjadi teras kepada pendidikan di negara kita ni. Jadi dekat sini kita boleh tengoklah yang apa kandungan FPK ni. FPK ni sebenarnya dikategorikan sebagai matlamat ataupun panduan yang diguna pakai menerusi sistem pendidikan di negara kita ni demi nak mencapai aspirasi negara. Kandungan FPK itu sendiri meliputi ni yang kita dapat tengok dekat sini. Kandungan FPK itu meliputi pendidikan ialah satu usaha berterusan, memperkembangkan lagi potensi individu, insan yang seimbang dan harmonis, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang berketerampilan dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Jadi, setelah tengok kandungan FPK ni, secara keseluruhannya terbuktilah yang FPK ni adalah sebagai panduan terhadap proses dan juga sistem pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, kita nak lahirkan individu yang bertanggungjawab lah contohnya kan. Kita ambil contoh lain. Kita nak lahirkan individu yang peka dan juga cakna terhadap sesuatu perkara yang diamanahkan. Okay? Jadi menerusi pendidikan, kita boleh rujuk kandungan FPK yang ke berapa melahirkan rakyat yang bertanggungjawab tadi. Yang ke-8. Kita boleh rujuk kepada kandungan FPK yang ke-8 iaitu nak lahirkan rakyat yang bertanggungjawab. Jadi menerusi pendidikan, rakyat dididik untuk lebih bertanggungjawab bukan sahaja terhadap diri orang lain, malah mereka juga dididik untuk bertanggungjawab terhadap negara juga. Tanggungjawab ni merupakan satu aspek yang penting lah kita kata dalam diri setiap individu, yang mana ia perlu diberi penekanan bagi melaksanakan salah satu kandungan yang terdapat dalam FPK ni. Jadi, bagi nak lahirkan masyarakat yang bertanggungjawab, individu perlulah memainkan peranan serta
mengambil tahulah akan tanggungjawab masing-masing sebagai ahli masyarakat. Tambah pula, seperti yang saya katakan tadi, individu bukan sahaja bertanggungjawab terhadap diri sendiri, malah terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, agama serta negara ni. Jadi setiap kelompok yang saya sebutkan tadi, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, negara tu, individu tu ada tanggungjawab yang tersendiri yang mana ia perlu dilaksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Contoh, tanggungjawab terhadap uh, keluarga. Kita perlu jaga nama baik keluarga, berusaha bersungguh-sungguh, belajar sehingga cemerlang. Kalau tanggungjawab terhadap masyarakat, kita perlu menghormati masyarakat setempat. Kalau hidup berjiran, hormati hak jiran. Kalau untuk negara, menjaga nama baik negara dengan cara kita uh, tak melakukan dengan cara menjaga tingkah laku lah, tak melakukan perkara-perkara yang mana bila orang luar pandang, ia akan menjejaskan nama baik negara kita. Okey? Okey, seterusnya kita bergerak pula kepada hubung kait falsafah. Apa perkaitan falsafah pendidikan kebangsaan FPK ni dengan perkembangan pendidikan di negara kita? Okey, jadi tadi kita dah pergi sepintas lalu mengenai FPK. Jadi apa pula hubung kaitnya dengan perkembangan pendidikan di Malaysia ni? Okey, dekat sini kita boleh tengok ada 3 perkaitan, iaitu yang pertama pembangunan kerohanian dan emosi. Okey, pembangunan rohani dan emosi ni dapat kita katakan dapat kita ertikanlah sebagai jiwa dan perasaan individu tu sendiri. Jadi kita dapat tengok perkara ni kalau melalui pendidikan, kita dapat tengok perkara ni melalui mata pelajaran pendidikan moral, pendidikan sivik dan juga pendidikan Islam, yang mana mata pelajaran ni adalah bertujuan untuk menyemai sasiah terpuji dalam diri individu tu. Sebagai contoh, bagi mata pelajaran pendidikan Islam, banyak penerapan kerohanian yang diterapkan. Contohnya seperti adab. Okey, dari sini pelajar dilatih untuk beradab terpuji dan memiliki sasiah diri yang baik di samping mengamalkan adab-adab yang mereka telah pelajari. Jadi dekat sini kita boleh tengok, nampak tak perkaitan benda ni selari dengan kandungan FPK yang ketujuh, iaitu nak lahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Kita tengok tadi FPK ketujuh iaitu nak lahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Jadi nampak tak perkaitannya dekat situ, yang mana dalam kita nak lahirkan rakyat yang berakhlak mulia, kita terapkan dalam proses pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan sivik, pendidikan Islam, pendidikan moral. Jadi dekat situ mereka belajar bagaimana untuk membentuk akhlak mulia tu. Okey? Okey, seterusnya perkaitan kedua adalah mengenai dari segi pembangunan intelektual. Okey, melalui kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, intelektual seseorang tu dapat dibangunkan. Macam mana? Jadi macam mana benda ni diterapkan? Dia boleh diterapkan melalui program-program yang dijalankan dekat sekolah. Jadi antara program yang dianjurkan di sekolah yang boleh membangunkan intelektual seseorang tu adalah seperti sambutan bulan akademik, pertandingan inovasi, apa lagi? Pertandingan reka cipta. Jadi dan banyak lagi lah pertandingan-pertandingan, program-program yang sekolah boleh anjurkan. Selain itu juga, pembangunan intelektual seseorang tu juga boleh dibina melalui aktiviti di dalam kelas, iaitu dengan menerapkan elemen kolaboratif dan kooperatif, yang mana kita dapat tengok murid tu saling bekerjasama dan berkomunikasi antara murid-murid yang lain. Jadi kenapa saya kata begitu? Sebabnya melalui aktiviti dalam kelas tu, kita adakan perbincangan dalam kelas tu. Jadi kita dapat tengok seseorang murid tu dia berkomunikasi dengan kawan dia, komunikasi antara murid dengan murid, komunikasi kalau dia tak tahu, dia bertanya guru. Jadi berlaku komunikasi antara murid dan guru dekat situ. Jadi dekat situlah elemen kolaboratif dan juga kooperatif serta elemen komunikasi di situ terbentuk. Okey, kalau
melalui kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis pula melalui penganjuran program di sekolah. Contohnya pertandingan inovasi. Jadi pertandingan inovasi itu sendiri apa memerlukan pelajar untuk berfikir secara kreatif di mana mereka perlu inovasikan sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Okey. Jadi perkara ni pembangunan intelektual ni selari dengan kandungan FPK yang keenam. Mari kita tengok kandungan FPK keenam yang mana nak nak lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jadi nampak tak perkaitannya dekat situ yang mana dalam nak lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, dia terapkan elemen berfikir secara kreatif dan kritis, dia bangunkan intelektual seseorang murid tu. Jadi dekat situ maka lahirlah pada masa akan datang lahirlah individu yang berilmu pengetahuan. Dan yang ketiga perkaitannya yang kita boleh tengok adalah pembangunan jasmani. Okey, pembangunan jasmani ni proses pembelajaran tidak akan terlaksana lah orang kata sekiranya individu tu tidak mempunyai jasmani yang sihat, tubuh badan yang sihat. Pembangunan jasmani merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam FPK itu sendiri. Okey. Dengan adanya jasmani yang sihat, seseorang individu tu berkeupayaan untuk hidup bersama insan yang lain. Okey. Murid yang seimbang bukan sahaja hebat dari segi intelektualnya sahaja, malah kecergasan fizikal dia juga turut dititik beratkan. Yang mana kita bukan sahaja nak lahirkan individu, bukan sahaja nak lahirkan rakyat yang bijak dari segi membangun dari segi pembangunan intelektualnya, tapi kita juga nak lahirkan rakyat yang sihat dari segi jasmaninya. Sebagai contoh, kita nak lahirkan rakyat yang hebat dari segi akademiknya dan di samping itu jasmaninya juga turut sihat. Okey, jadi nampak tak dekat situ benda ni berkaitan dengan salah satu kandungan FPK iaitu nak lahirkan insan yang seimbang dan harmonis, yang mana seimbang dari segi pembangunan intelektualnya dan juga pembangunan jasmaninya. Okey. Maknanya kat sini perkaitannya dalam nak lahirkan individu yang insan yang seimbang dan harmonis ni dia bangunkan bukan sahaja dari segi intelektualnya, malah jasmaninya juga turut dibangunkan. Okey. Seterusnya kita bergerak pula kepada implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okey. Salah satu implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah yang pertama ni nak mengembangkan potensi individu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, yang setiap manusia ni dilahirkan dengan kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi yang berbeza antara setiap individu. Jadi melalui proses pendidikan ni lah kita gunakan sebagai medium untuk kita cungkil dan zahirkan bakat-bakat terpendam yang mereka miliki tu. Kadang-kala kita bakat, kemahiran, potensi ni kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Tapi benda ni boleh dikesan melalui interaksi sosial dan tidak balas yang individu tu berikan. Jadi potensi individu ni dilihat dari 4 aspek iaitu IQ, EQ, SQ dan juga PQ. Okey, IQ dilihat dari sudut inteleknya, yang mana pelajar itu sejauh mana kepandaiannya, kebolehannya dalam menuntut ilmu. Okey, tu IQ. Untuk SQ pula, SQ merujuk kepada rohani seseorang pelajar tu. Okey, jadi kalau seterusnya dari segi EQ. EQ pula merujuk pada emosi. Bagaimana seseorang individu tu mengawal
mengawal emosinya sewaktu bagaimana dia mengawal tingkah lakunya sewaktu dia berada dalam keadaan yang beremosi. Contohnya ketika dia marah, adakah dia melepaskan kemarahannya kepada orang di sekelilingnya? Kita tak nak lahirkan individu yang macam tu. Okay, dari aspek PQ pula, PQ um, merujuk kepada jasmani seseorang tu. Yang mana kita bukan sahaja nak bangunkan individu, nak lahirkan individu yang inteleknya sahaja yang membangun, tapi jasmaninya juga turut bergerak seiring dalam mencapai sesuatu kejayaan. Okey. Jadi, implikasi lain yang kita dapat lihat adalah rakyat mampu mana lagi? Rakyat Malaysia yang berpengetahuan, kepercayaan dan kebutuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, implikasi lain yang kita dapat lihat adalah rakyat mampu mencapai kesejahteraan diri. Ini yang keempat, lima, enam, tujuh. Yang ketujuh ni, apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan diri tu? Maksudnya, rakyat ni mempunyai daya tahan mental dan fizikal yang cukup kuat. Keadaan ni membolehkan mereka, bila mereka mempunyai daya tahan mental dan fizikal yang cukup kuat, perkara ini membolehkan mereka mampu untuk melalui pelbagai cabaran serta liku-liku dalam kehidupan. Sebagai contoh, aktiviti perkemahan mampu untuk memupuk sifat berdikari dalam diri seseorang. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya, sewaktu aktiviti perkemahan tu, mereka dikehendaki untuk meninggalkan sementara kemewahan serta kemudahan dan keselesaan sewaktu mereka berada di rumah dengan menetap sementara di dalam kemah. Dan sewaktu aktiviti perkemahan juga, mereka perlu menyediakan makanan sendiri, memasak sendiri. Jadi ada bimbingan daripada guru, tapi kebanyakan perkara tu hendaklah dilakukan sendiri. Jadi benda tu melatih sifat berdikari dalam diri individu tu. Okay. Jadi sepanjang saya ni tu yang kita boleh tengok nak capai kesejahteraan diri. Okay. Jadi kita boleh tengok lagi dekat sini ada sumbangan rakyat menerusi FPK. Rakyat tu mampu beri sumbangan. Dengan adanya FPK dan FPG ni, rakyat mampu memberi sumbangan, maksudnya sumbangan kepada negara lah. Contoh tadi kita nak lahirkan individu yang dalam FPK tadi nak lahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Jadi dengan kita menjadikan FPK itu sebagai panduan, maka lahirlah kita sebagai rakyat yang berakhlak mulia. Jadi di situ kita telah memberi sumbangan kepada negara kita sendiri. Okey. Itu je lah untuk implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan di negara kita ni. Okey. Jadi, sepanjang saya laksanakan tugasan ni, terdapat beberapa elemen kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang berjaya saya terapkan. Antaranya ialah kreativiti. Perkara ni dapat dibuktikan melalui penghasilan produk ni, iaitu website yang telah kami hasilkan ni. Melalui website ni juga, apabila nanti dia dipublishkan, apabila dia diterbitkan, dia mampu memberi manfaat kepada orang ramai. Okay? Jadi, bermanfaatlah benda ni kepada orang-orang yang memerlukan maklumat mengenai perkembangan pendidikan di Malaysia, mengenai FPK, FPG dan juga pelbagai lagi kandungan yang terdapat dalam kandungan website laman web kami ni. Okay? Seterusnya, 6C kedua yang saya berjaya terapkan adalah communication, iaitu kami akui bahawa tak mudah untuk kami mencapai kata sepakat dalam nak hasilkan produk ni. Tapi sebagai seorang bakal guru yang dilatih dengan sebaiknya, kami ambil langkah yang profesional lah dalam nak kendalikan masalah yang
jika dilihat ia hanyalah masalah yang sangat kecil. Jadi kami putuskan untuk duduk bersama dan berbincang dan keluarkan pendapat masing-masing. Jadi dekat sini dapatlah kita lihat bahawa telah berlaku komunikasi yang baik antara kami sehingga pada akhirnya terhasillah satu website yang memberi manfaat pada orang ramai ni. Okey, komponen Namsi ketiga pula yang terlibat ialah karakter, di mana tugasan ni telah membentuk diri, tingkah laku dan juga fikiran saya ke arah nilai-nilai murni. Sebagai contoh, apabila sewaktu melaksanakan tugasan berkumpulan ni, saya hendaklah bertanggungjawab dan memberikan komitmen penuhlah terhadap tugasan yang dipertanggungjawabkan ni supaya ia tak bebankan ahli kumpulan yang lain. Cuba bayangkan sekiranya saya tak bertanggungjawab. Saya abaikan je kerja saya tu, kasih orang lain buat. Jadi kat sini ia membebankan dan menyusahkan orang lain lah. Jadi kita tak naklah macam tu. Ringkasnya, tugasan ni berjaya membentuk diri saya untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab. Seterusnya untuk si keempat iaitu citizenship, yang mana kami berusaha untuk memenuhi hasrat negara melalui pendidikan. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, mengenai FPK, FPG, dan FPK itu sendiri merujuk kepada panduan yang diguna pakai dalam proses pendidikan di negara kita. Manakala FPG pula adalah guru yang dihasratkan oleh negara kita. Jadi sekiranya kita menurut sepenuhnya perkara yang terkandung dalam FPK dan FPG tu, sudah pasti hasrat kerajaan tu dapat dicapai. Sebabnya FPK tu sendiri adalah sebagai panduan untuk kita. Untuk yang seterusnya, collaboration. Untuk collaboration pula, iaitu collaboration bersama salah seorang pelajar yang kini sedang menuntut di salah sebuah universiti di UK. Daripada beliau, kami memperoleh banyak maklumat mengenai tahap pendidikan di UK, antaranya mengenai pendidikan rendah. Beliau kata, beliau ada terangkanlah mengenai berapa umur yang dianggap sebagai pendidikan rendah, tahap pertama murid di pendidikan rendah tu dikenali sebagai apa, dan apa lagi ada lagi lah maklumat lain yang dikongsikan oleh beliau. Jadi yang terakhir adalah critical thinking, di mana saya berjaya membuat perkaitan antara FPK dengan perkembangan pendidikan di Malaysia seperti yang saya terangkan tadilah. Jadi demikian tu saja sedikit sebanyak mengenai tugasan yang telah dilaksanakan, yang mana ia meliputi perkembangan pendidikan di Malaysia, kandungan FPK, kandungan FPG, implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan di Malaysia, dan ada lagi lah 2-3 perkara yang kami telah laksanakan dalam tugasan ni. Jadi sekian tu saja. Terima kasih. Salam bahagia dan salam mekar di hati. Saya Nuri Ikhwanis binti Hasmadi akan membincangkan berkaitan perkembangan pendidikan di Malaysia dan falsafah pendidikan kebahasaan serta falsafah pendidikan guru. Dengan itu, bagi memenuhi kehendak soalan kursus EDUUP 3093 ini, kami telah menghasilkan sebuah laman web yang mengandungi perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah pendidikan kebahasaan, falsafah pendidikan guru serta implikasi falsafah pendidikan kebahasaan dan falsafah pendidikan guru kepada pendidikan di Malaysia. Laman web ini juga adalah bertujuan untuk berkongsi pengetahuan kepada masyarakat umum berkaitan perkembangan dan falsafah pendidikan yang terdapat di Malaysia.
Pertama sekali, saya akan jelaskan berkaitan perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu perkembangan pendidikan di Malaysia mempunyai 3 tahap perkembangan, iaitu perkembangan sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini. Perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan mempunyai pendidikan yang ditadbir secara berasingan dan menggalakkan semangat mengekalkan tumpuan dan taat setia rakyat terhadap pendatang dan negara asal masing-masing. Pendidikan pada masa kini adalah kebanyakannya berbentuk tidak formal. Hal ini kerana sistem pendidikan pada masa tersebut bermatlamatkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semata-mata untuk memberi pendidikan kepada golongan rakyat yang dapat memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi mereka. Oleh itu, selepas Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, rakyat Malaysia pada masa ini telah mendapat kesedaran berkaitan kepentingan satu sistem pendidikan kebangsaan yang dapat menggantikan sistem pendidikan penjajah dalam mencapai aspirasi negara yang maju dan bersatu. Atas kesedaran tersebut, lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 yang menjadi acuan untuk membangunkan sebuah negara yang bebas dalam mencapai matlamat sendiri. Seterusnya, pendidikan pada masa kini juga memerlukan pengisian yang sentiasa relevan dan fleksibel untuk sesuaikan dengan perubahan keperluan literasi, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK yang telah melahirkan kerangka baharu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Impak paling jelas dalam dasar baharu ini adalah merupakan perubahan strategi dan pendekatan pengajaran guru untuk memastikan murid mendapat pendidikan yang boleh membantu murid menghadapi proses sosialisasi dalam persekitaran yang semakin mencabar. Seterusnya, saya akan bincangkan berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan yang sebelum ini disebut sebagai falsafah pendidikan negara. Baiklah, berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan ini, setiap aktiviti pendidikan diadakan untuk mencapai intipati utama dalam FPK, iaitu melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. FPK ini adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini kerana FPK ini adalah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha FPK ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, seterusnya menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya, FPK ini dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan di Malaysia pada masa hadapan, iaitu FPK dapat menjamin pembangunan kerohanian dan emosi individu. Setiap individu perlu mempunyai keseimbangan emosi dan rohani yang telah ditekankan dalam beberapa mata pelajaran di sekolah iaitu pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Dengan kewujudan kedua subjek ini, murid akan lebih menitik beratkan kerohanian mereka serta dapat mengendalikan emosi mereka dengan stabil. Dengan keseimbangan emosi dan rohani ini, setiap murid dapat menjadi individu yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang kelak. Selain itu, FPK juga dapat meningkatkan pembangunan intelektual individu melalui kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta menekankan elemen kolaboratif dan kooperatif. Pembangunan intelektual dapat membantu murid berfikiran berhadapan, iaitu murid dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan itu, setiap individu dapat mencapai dasar-dasar pendidikan yang diwujudkan oleh kerajaan. Seterusnya, FPK ni dapat menjamin pembangunan jasmani individu, iaitu murid dapat badan yang sihat dalam memastikan proses pembelajaran lebih berkesan kerana badan cergas mempunyai otak yang cerdas. Pembangunan jasmani ini dapat direalisasikan dengan adanya mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah.
akhir sekali adalah falsafah pendidikan guru, iaitu digobal untuk menjadi panduan dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru ini menjelaskan ciri-ciri yang diperlukan oleh negara Malaysia dengan membentuk pemikiran guru dan amalan guru di Malaysia pada tahap yang tertinggi. Dengan itu, setiap individu yang bergelar guru atau bakal guru seperti kita perlulah menghayati dan mengamalkan falsafah pendidikan guru agar dapat meningkatkan lagi tahap perkembangan negara setaraf dengan negara maju di dunia. Pertama sekali ialah tujuan falsafah pendidikan guru. Tujuan falsafah pendidikan guru ini adalah untuk melahirkan guru yang dapat merealisasikan konsep yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara. Dengan itu, FPG di Malaysia digubal berdasarkan model konseptual pendidikan yang mempunyai 3 dimensi utama, iaitu ketuhanan, kendiri, kemasyarakatan. Tiga dimensi model konseptual pendidikan ini adalah 3 aspek asas, iaitu pengetahuan yang dikaitkan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan, kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran dengan hasrat untuk meningkatkan kualiti pengajaran pembelajaran, nilai-nilai murni yang dirujuk kepada perlakuan pengamalan guru penyayang dan mempunyai nilai integriti yang tinggi. Yang pertama, dimensi pertama ialah ketuhanan, iaitu meningkatkan ilmu, penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang kedua ialah kendiri, iaitu bertindak melalui penekanan pembinaan daya kefahaman dan kesetiaan pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sasiah murid murni dan berpekerti mulia. Dan yang terakhir ialah kemasyarakatan, iaitu menggariskan penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan ejen perubahan. Baiklah. Seterusnya kita berakhir kepada kandungan yang terdapat dalam FPG. Yang pertama ialah guru yang berpekerti mulia. Pertama sekali ialah guru mesti sentiasa bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain seperti murid, ibu bapa, masyarakat dan negara terlebih dahulu daripada kepentingan diri sendiri dan keluarga mereka. Guru juga harus bersikap adil kepada setiap murid dalam apa jua perkara tanpa mengira latar belakang murid tersebut. Sebagai contoh, guru sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas kepada setiap murid. Kandungan yang kedua ialah guru yang berpandangan progresif dan saintifik, iaitu seorang guru haruslah berfikiran positif, inovatif, motivatif dan dapat dilahirkan melalui FPG. Guru akan mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan secara global dari semasa ke semasa. Tambahan pula, seorang guru tu akan sentiasa berusaha dengan gigih dalam mencari dan menggunakan idea, bahan dan kaedah baru dalam melaksanakan bidang tugasnya. Contohnya, guru akan mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran dengan menggunakan kemahiran teknologi maklumat macam komputer, projektor dan banyak lagi untuk menarik lagi minat murid belajar dan terus fokus dalam kelas. Dan kandungan yang ketiga ialah guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara, iaitu melalui FPG ini, guru sentiasa Guru sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai ejen yang paling penting dan utama dalam hidup dia. Guru seharusnya dahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan, kerana pendidikan juga merupakan peneraju kemajuan negara. Sebagai contoh, seorang guru wajib taat kepada arahan dan mengutamakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Kandungan yang keempat pula ialah guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Sememangnya, seorang guru dapat meletakkan
diri sebagai role model untuk mengelak diri sebagai role model, iaitu role model kepada ibu bapa, rakan sekerja, masyarakat luar. Dengan itu, guru perlulah mengelakkan nilai-nilai yang negatif nilai-nilai negatif yang ditunjukkan kepada murid dan masyarakat lain. Sebagai contoh, seorang guru sentiasa menjaga kelakuan diri sepanjang masa kerana adab dan tingkah laku diri mencerminkan identiti seorang guru tersebut. Sebab guru ni kan orang luar pandang tinggi dekat guru, pandang mulia dekat guru. Jadi guru perlu menunjukkan sikap yang positif pada setiap masa, dan nilai-nilai negatif yang ditunjukkan oleh guru, sekejap je orang boleh mempertikaikan profession keguruan tu sendiri. Baiklah, kandungan yang kelima ialah guru yang menjamin perkembangan individu, iaitu guru perlulah sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberi peluang untuk kembangkan potensi dan bakat mereka secara menyeluruh dan bersepadu merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti core kurikulum. Sebagai contoh, murid dapat memilih subjek elektif mereka, aktiviti core kurikulum mereka dengan bebas, dan mereka juga bebas untuk kemukakan idea mereka sendiri. Kandungan yang keenam ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Kenapa? Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini dapat menerapkan lagi perpaduan semasa mengajar dan semasa aktiviti kurikulum. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan yang merangkumi semua kaum yang berbeza agar dapat pertukaran idea antara kaum tu dapat dicapai oleh murid, dan perpaduan dalam diri murid tu akan ditingkatkan lagi. Kandungan yang ketujuh ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang demokratik, iaitu kandungan ini diterangkan bahawa guru mesti sentiasa beri peluang kepada murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil apabila murid tu membuat keputusan dalam sesuatu tindakan. Kalau murid tu membuat sesuatu keputusan yang salah, guru perlulah nasihat dan memperbetulkan lagi tindakan yang dibuat oleh murid tersebut. Kandungan yang ke-8 ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang progresif. Baiklah, untuk kandungan ini penekanan diberikan kepada aspek inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik dan bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Bahkan, guru turut menekankan kaedah inquiry, penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat, meneroka benda baharu dan mereka cipta. Hal ini dapat melahirkan guru dan juga murid itu sendiri yang berfikiran jauh. Kandungan yang terakhir ialah guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Seorang guru hendaklah memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk murid agar dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin dan cemerlang, seperti menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri murid dan menyemai perpaduan kaum dan semangat kekitaan. Baiklah, kesimpulannya, FPG yang terdiri dengan matlamat dan dimensinya mestilah bergerak seiring dengan FPK, iaitu kefahaman guru tentang FPK akan menjadi teras dalam merealisasikan semasa berada di sekolah yang mementingkan aspek kemenjadian dalam pelbagai kemahiran. Gabungan FPK dan FPG ini dapat menjadikan guru-guru memahami tugas mereka dan peranan mereka dalam melahirkan murid-murid yang cemerlang dan sahsiahnya terbilang. Baiklah, seterusnya, FPG dapat memperkembangkan lagi pendidikan di Malaysia dengan melahirkan murid berpendidikan taraf dunia. Pendedahan kemahiran
berfikir aras tinggi oleh guru dapat memastikan pelajar punya intelektual yang tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi dapat menjadikan pelajar bijak dalam membuat penyelesaian sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan itu, murid akan berkembang lebih tinggi dan menjadikan pendidikan Malaysia pendidikan yang bertaraf dunia hasil daripada pemikiran kreatif dan kritis yang ditunjukkan oleh murid. Yang kedua ialah melahirkan murid yang berfikiran progresif dan saintifik. Pengaplikasian FPG oleh guru ni dapat bantu guru dalam melahirkan murid yang berfikiran progresif dan saintifik. Dengan sentiasa maju ke hadapan secara sistematik, guru dapat latih murid-murid untuk berfikir secara progresif dan saintifik. Apabila guru tu sendiri menunjukkan pemikiran progresif dan saintifik kepada murid, lepas tu murid akan lebih berfikiran ke hadapan, menjadikan pendidikan di Malaysia lebih relevan. Dan yang terakhir ialah melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris, iaitu jeris jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial perlu diseimbangkan oleh murid untuk memperkembangkan lagi potensi murid ke arah lebih optimum dalam mencapai tahap yang lebih cemerlang. Baiklah, terakhir sekali saya akan sentuh berkaitan bagaimana FPK dan FPJ dapat mencapai aspirasi pendidikan negara. Pertama sekali, bagaimana FPK dan FPJ dapat mencapai aspirasi pertama, iaitu akses. Akses dapat dicapai dengan memberikan kesamarataan pendidikan kepada semua murid, tidak kira bangsa dan agama, untuk memastikan semua pihak mendapat ilmu pengetahuan seperti yang dikatakan dalam FPK, iaitu semua rakyat Malaysia mendapat ilmu pengetahuan, seterusnya berupaya untuk mengembangkan potensi setiap individu. Seterusnya ialah kualiti, iaitu FPK dan FPJ dapat mencapai aspirasi negara dengan FPK-FPJ dapat memperkembangkan potensi murid dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, bidang kemahiran iaitu dengan wujudnya kualiti vocational, bidang akademik dan bakat yang terpendam dalam murid. Hal ini dapat meningkatkan kualiti pendidikan negara dengan keberhasilan murid yang ditunjukkan. Aspirasi ketiga ialah equity, iaitu seperti yang dikatakan dalam FPG, guru perlu menjamin perkembangan individu dari segi jeris. Dengan itu, guru perlulah menjamin perkembangan setiap murid sama ada di sekolah luar bandar atau di bandar. Dengan erti kata lain, guru tidak boleh terlalu fokus kepada perkembangan pelajar di sekolah bandar, seterusnya mengabaikan perkembangan pelajar di sekolah luar bandar. Dengan itu, guru perlulah adil dan tidak berlaku diskriminasi antara murid, seterusnya memastikan setiap murid berkembang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Aspirasi keempat ialah perpaduan, iaitu seperti yang terkandung dalam FPG, guru mestilah memelihara masyarakat yang bersatu padu dengan menggalakkan interaksi antara murid yang pelbagai kaum. Guru perlulah mengadakan aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum bagi menggalakkan lagi komunikasi antara murid yang berbilang kaum. Dengan ini, murid akan berkongsi pelbagai budaya yang diamalkan masing-masing, seterusnya meningkatkan lagi perpaduan antara murid. Aspirasi terakhir ialah kecekapan, iaitu guru menjamin keberkesanan murid dengan memperkembangkan murid ke arah kecemerlangan seperti yang terkandung dalam FPG, iaitu guru perlulah memastikan murid berkembang mencapai kecemerlangan sepadan dengan peruntukan yang telah disalurkan oleh kerajaan. Guru memainkan peranan dalam memastikan keberhasilan murid dengan optimum supaya kerajaan puas hati atas peruntukan yang telah dibelanjakan kepada murid. Baiklah, bagi konsep 6C yang saya aplikasikan dalam pelaksanaan kerja kursus ini, yang pertama sekali ialah critical thinking, iaitu dalam kerti kata lain pemikiran kritis, iaitu pemikiran yang membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah. Pengaplikasian pemikiran kritis ini dilakukan semasa kami ingin merakam persembahan kami untuk kerja kursus ini, tetapi tidak semua ahli dapat merakam bersama pada masa yang telah ditetapkan kerana salah seorang daripada ahli kami, iaitu Puravi, perlu pergi ke kamp pengakap selama 3 hari. Dengan itu, kami merakam persembahan kami secara berasingan mengikut masa yang sesuai bagi setiap ahli. Dengan itu, kami dapat menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang telah ditetapkan dengan baik.
Selain itu, konsep 6C kedua ialah creative thinking, iaitu pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ini adalah kecakapan dalam menggunakan minda untuk menghasilkan idea baru, asli, luar biasa dan pelbagai. Saya mengaplikasikan creative thinking ini apabila saya ingin memasukkan maklumat ke dalam laman sesawang yang telah kami cipta secara teratur dan sistematik. Hal ini dikatakan kerana kami mempunyai terlalu banyak maklumat yang kami ingin masukkan dalam satu masa. Jadi saya menghasilkan Prezi dan juga Google Slides, kemudian masukkan ke dalam laman sesawang kami. Dengan itu, segala maklumat yang ingin kami sampaikan tidak terlalu banyak dan tidak memeningkan kepala para pembaca. Seterusnya ialah kolaborasi, iaitu proses yang melibatkan kerjasama beberapa individu dalam satu kumpulan. Saya aplikasikan kolaborasi ini apabila ingin mencipta sebuah laman sesawang. Kami mengagikan tugasan masing-masing dengan menyiapkan dengan cepat kerana terlalu banyak perkara yang perlu dilakukan. Dengan pengasingan tugas ini, kami dapat menyiapkan laman sesawang kami dengan lebih cepat dan padat. Konsep 6C yang keempat ialah komunikasi, iaitu melibatkan proses penyampaian maklumat. Perkongsian pendapat serta interaksi antara dua pihak. Komunikasi ini membantu kumpulan kami dalam menghasilkan tugas ini. Hal ini dikatakan kerana komunikasi adalah perkara yang amat penting dalam menjamin keberhasilan kerja berkumpulan. Dengan kemahiran komunikasi, kami dapat berkongsi idea dan pendapat tentang bagaimana hendak melaksanakan tugas ini kerana supaya setiap ahli faham serta berpandangan yang lebih meluas berkaitan tugasan yang telah diberikan. Konsep 6C yang keenam ialah karakter, iaitu perwatakan yang merujuk kepada corak tingkah laku, perasaan dan fikiran berdasarkan kekuatan moral dan integriti. Tugas ini banyak memberikan saya pandangan yang lebih luas berkaitan perwatakan saya serta ahli kumpulan saya. Sebagai contoh, saya dapat lebih terbuka menerima pandangan orang lain serta bertolak ansur kepada ahli kumpulan saya yang lain yang sedang sibuk menjalani kem pengangkap. Dan konsep 6C yang terakhir ialah kenegaraan, iaitu saya mengaplikasikan konsep kenegaraan ini apabila ahli kumpulan kami yang mempunyai kaum-kaum yang berlainan. Kaum yang berlainan dapat membuatkan saya lebih menghormati kaum lain, seterusnya melahirkan sikap cinta akan negara yang mempunyai bangsa yang terbilang kaum. Hal ini dikatakan kerana bangsa yang bilang kaum sedikit sebanyak membantu saya dalam mempunyai persepsi yang lain berkaitan tugasan ini. Dengan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.